Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan peserta yang pertama, Nurul Syifa binti Abidin dari Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang Tuah Sakti Negeri Melaka, gagah berani demi kedaulatan, hamba dari Pulau Mutiara melangkah ke sini demi perpaduan. Jutaan apresiasi buat peneraju acara, kombinasi intelektual adil saksama. Div-div kehormat, segak bergaya, juga teristimewa tuan yang terutama, Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, yang dipertua tuan yang terutama negeri Melaka. Seterusnya hadirin hadirat, pencetus aspirasi negara. Hadirin, tidak bermakna jati diri warga negara itu sekiranya tidak memahami, menghayati dan menjiwai prinsip kelima rukun negara. Demikian menurut Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Maka terimalah sebuah pidato daripada saya bertunjangkan rukun negara, bersendikan budi bahasa, kesopanan dan kesusilaan, nadi keharmonian negara. 13 Mei 1969, saksi rusuhan kaum dan pergaduhan, manifestasi kehancuran, sebuah perpaduan. Meskipun jumlah korbannya bukanlah mencecah puluhan ribu mangsa, seperti tragedi ketupat berdarah di Indonesia, konflik Sinhalese Tamil di Sri Lanka, mahupun tragedi Fiji yang membawa rampasan kuasa Major Lobuka, namun cukup meninggalkan parut dalam lembaran sejarah negara. 31 Ogos 1970, umpama pelangi selepas hujan apabila diisytiharkan sebuah ideologi kebangsaan yang jelas terkandung di dalamnya 5 objektif mampan, iaitu untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu, demokratik, adil, liberal dan saintifik. Ke arah mencapai cita-cita tersebut pula ditegakkan 5 prinsip mulia yang salah satunya menyentuh adab dan etika, sopan dan tata susila. Ayo hadirin, kita meniti tinta bicara saya yang pertama, pemimpin tonggak perpaduan negara. Sebenarnya amat berbahaya jika kita terus membiarkan baik pemimpin maupun sesiapa sahaja saling mengata, saling mencela, bahkan saling menghina, kerana akhirnya yang akan tercetus hanyalah api kebencian dan permusuhan semata. Bak kata orang tua-tua dahulu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Sekupang pun tak laku. Sejenak cuba kita kaji, kita renungi, kita contohi teladan negarawan Islam terhebat, baginda Nabi Muhammad dalam menitik beratkan persaudaraan sejagat. Resepi pentadbiran Rasulullah indah, menyatukan Ansar dan Muhajirin, Islam dan musyrikin di bawah satu konsep bernama ummah. Konsep ini menuntut pelaksanaan keadilan dan perpaduan bagi semua tanpa mengira bangsa dan agama. Rentetannya, masyarakat dapat mengecap kehidupan yang harmoni dan sejahtera di bawah lembayung pentadbiran penuh susila. Di Malaysia, apa kurangnya saat ini setinggi-tinggi penghargaan wajar kita tujukan kepada para pemimpin bijaksana, kerana di Melaka Kumaju Jaya rakyat bahagia menggamit dunia dapat dijana dengan adanya pertandingan pidato rukun negara. Lihat sahaja di sana, barisan peserta dengan ras berbeza dapat duduk bersama, berkongsi satu rasa serupa, yakni debau di dada. Hadirin, tinta bicara kedua, ledakan teknologi maklumat, manfaat atau mudarat. Zaman beralih, musim bertukar. Kemajuan teknologi pada hari ini telah membuka sempadan interaksi tanpa limitasi. Media sosial ampuh sebagai jabatan perhubungan waima antara penduduk utara dengan selatan. Tahun 2020,
Lebih 3 bilion penduduk dunia bertembung di dunia maya. Sebutlah apa-apa sahaja, TikTok, Twitter, Facebook dan seumpamanya. Baik dak bedah, dak senah, dak kiyah perancak menggunakannya. Dan bukan hanya Abang Viva, bahkan Abang Tesla juga mencanak populariti mereka. Namun, sayang 1000 kali sayang, apabila wadah nirmala ini sedikit demi sedikit menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan, mencarik, merobek norma-norma keinsanan. Masakan tidak? Petah bertemu lancang, dengki bertemu iri, dipapan kekunci jari menari. Lagaknya persis pahlawan di medan perang, dalam kegairahan mengejar tanda suka, serta mahu menjadi yang pertama menularkan berita. Tanpa sedar, platform ini menjadi jerangkap samar yang membawa binasa. Nah, implikasinya tercetuslah adu domba, pergaduhan, penipuan, pembulian. Malah lebih parah, fitnah. Sepanjang 9 bulan pertama tahun 2020, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengambil tindakan mahkamah ke atas 48 kes berkaitan kesalahan penyalahgunaan media sosial di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dari sini, rosaklah perhubungan, pincanglah perpaduan. Maka acuan yang bagaimana mampu kita bentukkan keharmonian? Tepuk dada, tanya selera. Tanpa kesopanan dan kesusilaan, lenyap integriti, tersirna etika. Hadirin, tinta bicara ketiga, Malaysia Madani, satu harapan dan tindakan. Madani, perkataan yang terbit daripada kata Arab madana, sama takrifnya dengan tamadun dan peradaban, yakni merujuk kepada cara hidup masyarakat yang menzahirkan ketulusan budi pekerti yang terpuji. Hari ini kita berbangga mengaku bahawa Malaysia sudah mencapai tahap negara yang bertamadun. Ya benar, jika dikira Malaysia sudah melewati banyak tempoh perubahan bersejarah dari zaman koloni dan pembinaan negara, dari zaman penjajahan dan perang, sehingga daripada sebuah negara pertanian kepada negara perindustrian. Namun, perlu kita ingat, menurut Ibn Khaldun, pakar sejarah Arab teragung, kebangkitan dan kejatuhan sesebuah tamadun adalah mengikut hukum kitaran sejarah. Menurut hukum tersebut, jangka hayat sesebuah tamadun dikatakan bertahan sekitar 3 generasi. Generasi awal menurut Ibn Khaldun ialah generasi yang mempunyai semangat juang dan kekuatan semangat kekitaan. Generasi pertengahan ialah generasi yang mempunyai keupayaan intelek, ilmu dan kemahiran. Namun, generasi berikutnya, iaitu generasi terakhir, ialah generasi yang mulai lemah, hanyut dalam gaya hidup mewah, akhlaknya hilang, jati diri terbang, melayang, lalu akhirnya apa? Runtuhlah peradaban. Maka daripada sekecil-kecil isu pembuangan sampah sehingga sebesar penularan gejala rasuah mampu menjadikan noktah peradaban ini. Lantaran itu, gagasan kerajaan hari ini dalam membangun Malaysia Madani perlulah sama-sama kita partisipasi. Ibarat ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Tepuk ini takkan berbunyi. Apa beras mereka beli lambat lagi jadi nasi jika sekadar terbiar di tepi singki. Ayo bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Usaha melestarikan peradaban pasti berkesan jika setiap individu berganding bahu membugarkan nilai sopan dalam kehidupan. Hadirin, konklusinya, 3 wacana minda yang telah ditelusuri bersama memberikan kita 1001 makna. Atas nilai kesopanan dan kesusilaan inilah kita teguhkan peribadi, kita tegakkan jati diri rakyat Malaysia melalui amalan budi bahasa budaya kita.
Untuk itu, tekadkan perpaduan, penuhi harapan dan ingat, demi mempertahankan kemerdekaan yang telah 66 tahun dalam genggaman, bukan hasil perang yang menjadi sandaran. Sebaliknya, pengetahuan dan adab sopan yang perlu kita adun, canai dan semarakkan supaya akhirnya terbentuklah kestabilan yang mampan dalam kemajuan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.